Baik, kita kembali lagi menerus sampai pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Selamat pagi kami ucapkan kepada penonton kita dan bersama rakan-rakan kita di ketiga daerah sudah pun kita bawakan. Banyak juga informasi yang telah pun dikongsikan dan juga pengisian yang telah pun dibawakan pada hari ini. Jadi kita ni ada wawancara yang akan dibincangkan hari ini. Ya, Wawancara sesuai pertama. dengan apa yang telah pun kita ni beregakan di awal pertemuan kita tadi ya, kita akan memperkatakan mengenai dengan dalam segmen kesusastraan ini, dalam segmen Astrawani sebetulnya, kali ini membawakan tajuknya Simposium Kesusastraan Kebangsaan kali kedua dalam minggu ini. Alhamdulillah kita menjemput sekali lagi tetamu kita. Mungkin Atul ingin memperkenalkan tetamu kita. Jadi tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman, iaitu Setiausaha 1 Astrawani, yang akan menjelaskan mengenai dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu Simposium Kesusastraan Kebangsaan Kedua Astrawani. Jadi Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bertuan pagi ini? Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi ya, betul. Lama ya. Kadang-kadang alhamdulillah Allah izinkan kita ni untuk terus bersama dan jumpa lagi. Yang paling penting ya kesihatan kita. Di samping itu kita ni pada pagi ini Tuan insya-Allah akan orang berkongsi ilmu dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, khususnya dalam sama-sama kita ni akan mengikuti akan perkembangan orang Astrawani ni. Kita ni yang akan kita ni perkatakan ini iaitu mengenai dengan Simposium Kesusastraan Kebangsaan. Kali yang kedua Tuan ya. Dan sebelum kita ni masuk memperkatakan tentang Simposium Kesusastraan Kebangsaan kali kedua ni, boleh kami persilakan Tuan untuk menerangkan dulu apa yang diartikan sebagai simposium ni. Silakan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memanglah kadang-kadang kita ini terganggu juga bila mendengar perkataan-perkataan yang merupakan majlis-majlis ilmu lah. Simposium, kemudian ada persidangan, bengkel, seminar. Jadi itu sebenarnya ialah jenis-jenis majlis ilmu. Simposium ini ia melibatkan pembentang petugas kerja. Skalenya sedikit kecil daripada persidangan. Kalau persidangan ini melibatkan mungkin ratusan orang peserta. Skala besar ya. Skala besar, mungkin juga melibatkan dari peringkat negara persidangan. Simposium lebih kecil dan fokus kepada satu-satu subjek. Kalau persidangan, masa yang membuat keputusan dipanggilnya retreat simposium ini dalam macam itu. Kalau bengkel ada sedikit tu, kadang-kadang kata ini direhatkannya di bawahnya berjalan ke mana-mana. Jadi itu bukan rehat sebarang rehat retreat itu, pasal yang memberikan jawatan kuasa penyelenggara itu merumuskan dan menulis apa yang telah disimposiumkan ke atau dibengkelkan ke atau diseminarkan seperti itu. Jadi itulah pada dasarnya ia menjadi ilmu lah. Majlis ilmu. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini kita menyebut tentang simposium kesusastraan kebangsaan kedua. Tentu ada pendahuluan iaitu simposium kesusastraan kebangsaan pertama. Mungkin boleh menguraikan sedikit mengenai dengan perkara ini. Ya. Kali pertama Astrawani telah mengadakan simposiumnya iaitu pada tahun 2023, 2 tahun yang lepas. Sebenarnya simposium ini kami rangkakan di pihak Astrawani dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Jadi ini kali kedua lah. Yang pertama itu tadi membincangkan fokus kepada kepengerangan Haji Allahyarham Haji Muslim bin Haji Burud ataupun nama Burmat. Nama dalam bidang penulisannya ialah Muslim Burmat. Iaitu ialah seorang pengarang ataupun penulis novel yang terkenal. Banyak novelnya dibuat dan bukan saja novel, ia juga menulis cerpen dan sebagainya.
dan salah satu novelnya itu ya pernah ataupun kalau tidak saya pernah jadi buku teks di sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam. Jadi itulah simposium kedua itu 2023. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan telah dikatakan Tuan ya, simposium pertama mengenai dengan kepengarangan ya sebetulnya kepengarangan Allahyarham Haji Muslim bin Haji Burad ataupun lebih dikenali ya, lebih terkenal sebagai Muslim Burmad ya. Jadi siapa pula menjadi tumpuan dalam simposium kesusasteraan kebangsaan kedua ini Tuan? Ya, ini pun kira orang terkenal di negara kita ni. Cuma saya akan tanya Sabatul kata Daud, pernah mana lagu Kampung Air? Pernah. Kita penyanyi ya, ya pernah. Ataupun lagu Lele Mencanai. Ya, pernah. Atau tahu siapa penulis liriknya? Saya sendiri pun kurang pasti Tuan. Nah, kita selalu kan memainkan lagu ini kan. Jadi beliau tapi tidak kena bagi kredit bah. Ya. Sepatutnya inilah antara tugas sastrawan inilah untuk menjewarluaskan, mengenalkan pencipta karyawan kita. Ya, betul. Jadi sebenarnya yang akan kita raikan ialah Allahyarham Penjatuhan Jawatan Luar Pekrama Raja Datuk Seri Utama Dr. Ustaz Haji Muhammad Zain bin Haji Surdin, mantan Menteri Agama. Nama dikenali dalam bidang sastra ialah Sukri Zain. Jadinya kalau ada orang menyanyi karangan ini lagu Kampung Air ataupun Lele Mencanai, baik juga disebut namanya, itulah kesian juga kan lagi dahulu orang-orang Ketani berkarya, tapi bila sudah di orang tidak ada kena sebut-sebut. Banyak perkara ini digress sedikit, lari sedikit. Ketani selalu mendengarnya orang lagu itu diberi nafas baru. Iyalah, alhamdulillah lah nafas baru. Tapi jangan lari pada aslinya, yang asalnya itu kan. Kadang-kadang saya mendengarlah, ini pengalaman saya, macam adai-adai lagu Brunei, adai. Bila lagu yang kena beri nafas baru ini sebutnya na indong kan ya. Dua suku kata. Tapi sebenarnya ia satu perkataan. Oh, tu. Itu cakap Brunei tu, naindong tu. Naindong. Bukannya naindong. Jadi bila diberi nafas baru lari maknanya itu. Orang-orang lama lagi dulu macam ya Mullah Haji Masri Raub. Pernah mendengar ni? Pencipta lagu-lagu lama ni. Inilah mesti kita ni tunjulkan semua kan. Sebab tu diadakan simposium macam ni. Itulah. Jadi saya baru tahu. Memang saya baru tahu. Tapi saya suka menyanyikan lagu bila saya mendengar lagu Kampung Air. Macam lagu Lele Mencanai itu banyak versinya tu. Tapi saya suka yang ada dua lah. Yang original siapa dia? Apa namanya dia? Hajar Salmaya pernah. Hajar Salmaya yang kedua tu. Yang kedua ya. Yang originalnya lagi awal tu lagu alunannya lagi lunak. Adipin kan ni kalau silap siapa namanya ni. Lupa. Minta maaf ke. Ya. Okey. Aku pun lupa. Jadi itulah Taibah. Hajar Taibah. Ya, betul. Hajar Taibah yang kedua si ni apa namanya? Hajar Semaya. Hajar Semaya pun bagus suaranya. Ya. Banyak lagi. Jadi banyak bersih dibuat tu. Betul. Jadi yang jangan kita ubah yang originalitinya walaupun beri nafas baru dengan instrumentation baru dengan apa tapi jangan diubah. Jadi inilah tugas kami untuk mensimposiumkan ini, menyebarluaskan. Ya, alhamdulillah. Baru bidang lagu tu. Ya. Sebenarnya banyak lagi lah kalau ingin nyorang diterokai dan juga diberikan kepada umumnya. Betul. Jadi itulah ya sebentar tadi yang telah pun dikongsikan. Perlu kita mengetahui sebenarnya siapa pencipta lirik lagu berkenaan dan juga memang betul kalau nyorang diberi nafas baru ni segar. Tapi aslinya itu jangan kita ni tinggalkan. Kadang-kadang agak mendukacitakan juga ya bila ianya lari daripada konsep yang sebenar. Jadi di sini penganjur simposium ini tentu saja melibatkan ramai orang.
sebagai penganjur, adakah Asterawani ini mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain? Ya, memang terutama yang kami panggil indung kami ialah Jabatan Dewan Bahasa Pustaka. Mereka bukan saja meminjamkan tempat mengadakan simposium ini, Balai Sarma Yuda juga memberi banyak perkara, memberi buah pikiran, membuat memperbantukan pegawai-pegawai diorang untuk bukanlah mudah untuk menyelenggarakan satu simposium ini kan. Jadi mereka banyak memberi bimbingan juga ada di sana, dan tidak kurang juga bantuan kudipan. Tahu kudipan? Apa tu kurang jelas? Kudipan tu. Bukan lagu tu. Bahasa Melayu itu. Apa tu bahasanya? Kudipan. Kuripan. Kudipan. Kudipan. Refreshment. Kita selalu gunakan refreshment. Bukan ada yang mengatakan kudapan. Kudapan. Kudapan makanan. Makanan. Okey. Jadi Ya, seterusnya saya. mungkin Okey. Baik, kita ingin mengetahui pula mengenai dengan kalau memperkatakan mengenai dengan acara ataupun simposium yang akan diadakan ini. Tadi ingin mengetahui bila pula ianya diadakan dan di mana serta siapakah mereka-mereka yang nanti insya-Allah akan mengendalikan ataupun yang berperanan dalam sama-sama menjayakan simposium yang akan diadakan ini. Ya, Bila? Yang tarikhnya dalam masa 2 minggu lah, 18 hari bulan dan 19 hari bulan November ini. InsyaAllah dalam masa 2 minggu ini akan diadakan kalau ada aral melintang. Ya. Akan diadakan seperti yang sebut tadi di Balai Sarma Yuda, Dewan Bahasa Pustaka di Brakas. Ya. Apa tu isiannya? Siapa yang akan menghadirinya mungkin? Kami ini akan kami bukakan kepada orang awam yang gambar ataupun ialah penggerak sastra. Permohonan boleh dibuat kepada setiausaha 2. Ada Dr. Khatijah Haji Mumin. Tujukan kepada dia. Nombor telefonnya kalau kata ni melihat TikTok ada TikTok bagian ataupun di Dewan Bahasa Pustaka pun dapat. Iya, merujuk ke sana ya. Merujuk ke sana. Jadi acaranya selain daripada pembentangan kertas-kertas kerja dan ucap tama juga ialah pelancaran sebuah buku yang buku dihasilkan oleh Asterawani, dipanggilnya Wacana Fikir. Wacana Fikir ini ialah sebuah buku kompilasi sajak-sajak esei yang telah dibuat, yang telah dibingkilkan awal itu kemudian baru dibuatkan jadi buku kan. Jadinya ini akan dilancarkan pada hari itu dah. Puisi esei dipanggil. Kita ini biasa mendengar puisi saja kan, sajak. Ini puisi esei, gabungan puisi dan esei. Jadi tajuk buku itu Wacana Fikir. Jadi yang fokus utama dalam simposium ini dan mengketengahkan apa yang dikatakan tadi ialah kegiatan kepengerangan yang mula pihak Jawatan Luar Perkemahan Datuk Seri Utama Dr. Haji Muhammad Zain. Ada dua ucap tama. Acara ini diadakan pada 1819. Ucap tama pertama akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Layong, iaitu pengetua Pusat Sejarah sekarang ini. Dan yang kedua, kata dia juga mengundang seorang yang bergiat dalam bidang sastra dan bahasa di negeri Jiran Getani dari Sabah untuk menyampaikan ucap pertama kedua.
Yang lain-lainnya ialah pembentangan kursus kerja daripada pakar-pakar tempatan lah. Banyak sekarang ni kurang ni yang pakar-pakar dalam bidang sastra ni. Jadi kata ni akan isikan semasa persidangan selama 2 hari itu lah. Satu. Ya. Jadi persidangannya akan berlangsung pada 18 hingga 19 November ni. Ya. Kalau tadi dikhususkan penyertaannya untuk penggiat sastra Ya. dan juga para penulis yang berminat tadi Tuan ada mengatakan boleh menghubungi Dr. Khatijah. Seusaha 2. Binti Haji Mumin. Jadi ada taliannya ni nombor. Berapa nombornya? Lupa saya bawa. Ada taliannya untuk petani mengetahui. Di sini taliannya 7118238. Jadi kepada yang berminat, khususnya kepada penggiat sastra, para penulis dan peminat sejarah, bolehlah menghubungi iaitu Dr. Khadijah binti Haji Mumin, itu Setiausaha 2 Astarawani, iaitu nombor talian 7118238. Jadi bagi yang peminat lah. Jadi di sini Tuan, sebagai penggiat sastra, tentu ingin mengetahui apa sebenarnya atau cara majlis yang akan dibawakan pada hari berkenaan. Ya, tadi ada telah diterangkan kan, iaitu pelancaran buku, wacana fikir dan pembentangan ucap tamak dan juga pembentangan kertas-kertas kerja. Juga kami juga akan mengadakan majlis acara-acara mengucapkan terima kasih lah itulah. Dipanggilnya Mutiara pada hari kedua lah malamnya tu kan. Kami juga adakan acara yang kedua tu. Iaitu memberi terima kasih kepada penyumbang-penyumbang lah. Itu pun secara sastra juga. Mungkin kami juga mengundang mereka ataupun negarawan yang bergiat dalam bidang sastra, Pin Udan Hatib mungkin kami undang, dan kita tahu Pin Udan Hatib ini nama samarannya nama yang dalam bidang penulisan ialah Badauddin Isho. Salah seorang yang juga terkenal bukan saja di negara kita ni, juga di Nusantara ni. Coba tu. Ya. Dan Tuan, sebagai seorang yang bergiat dalam bidang sastra, setiap momen ataupun perjalanan kita di dalam apa sahaja bidangnya, pastinya akan meninggalkan kenangan-kenangan indah ataupun sebaliknya. Mungkin Tuan sendiri mempunyai kenangan-kenangan indah secara pribadi. Jadi apa yang kenangan indah yang bis kita lah dapat perkatakan tentang orang yang berada di simposium ini dalam menghidupkan khususnya dalam bidang sastra ini. Ya, kita akan memperkatakan tentang Allah yang rampihin jawatan luar berkemarajam. Ya. Jadinya secara pribadi dan Asrawani sendiri kan, beliau ni banyak membantu kami dalam acara kegiatan-kegiatan sastra. Dia ini suka pada bidang-bidang, suka mengundang sastrawan sama ada dalam negeri ataupun luar negeri, beri jamuan. Saya masih ingat lagi kalau makanan yang paling suka dihidangkannya ialah tapai campur es krim. Itu baru. Selalu tu setiap kali ada saya ingat tu setiap kali ada acara di rumahnya atau ada hidangan tu. Kira pencuci mulut. Pihina ni sebenarnya bukan saja bergiat dalam bidang sastra. Ya ni kalau ni orang orang putihnya, ya ada three head, ada 3 kepala. Bidang agama, dia pernah jadi menteri hal agama, dia pernah menjadi ahli majlis mesyuarat, maknanya dalam bidang politik dia dan sastra. Katanya ambil dalam bidang politik kan, saya masih teringat bila beliau meninggal dunia pada 2 Jun 2025 baru saja. Sebuah sajak dikarang oleh Adi Rumi. Adi Rumi tahu siapa?
Saya pernah mendengar nama Pena Adirumi. Orangnya di Rumi pun dah tahu. Pin Mufti bah. Yang sekarang Sekarang ni. Ya. Okay. Sastrawan juga tu. Ia mengarang sajak. Jadi dalam bidang politik, ia memperkatakan tentang pihina ni. Ia mencabarlah satu saranan untuk ada ahli majlis mesyuarat mengadakan satu tempat bagi orang bukan Islam minum minuman keras. Ini ditentang kuat oleh pihak Jabatan Dua ni. Itu berkesan daripada politik Brunei. Kata ini sebagai sebuah negara Islam, India membenarkan walaupun dikhaskan tempat minum khas, tempat minum arak. Itu dari segi politiknya. Ada disebutkan dalam sajak Adirumi. Yang kedua dari segi agama, memanglah dia sebagai Menteri Hal Agama kan. Ingat kalau kata ni setiap kali lagi dulu puasa bilakan sungkai ada tu. Betul. Menarik kan cara persembahannya itu yang menarik. Pasal apa? Cara yang mempersembahkan itu sungguh indah bah. Walaupun apa yang diperkatakan itu satu kadang-kadang sejarah itu berat, tapi caranya menerangkan itu. Jadi kita suka, India terasa tadi kan sungkai. Betul. Mau lagi mendengar apa yang diterangkannya. Gitu. Jadinya inilah keupayaan yang ada pada yang berhormat Yang Mulia Pihina ni kan. Bisa sambil berkurpak Brunei apa yang menerangkan. Itu yang buat saya suka sebetulnya. Jadinya Indah kena terasa 10 minit atau 12 minit sebelum apa ni buka puasa ya buku rapat. Dan satu yang saya ingat saya pernah jadi penerbit juga. Ya betul. Bila buku rapat di TV ni kita ni ada queue di seluruhnya. Ya. Ia ni pandai kadang-kadang 15 saat lagi kan habis baru dapat mengulas sampai lagi mengulas tu apa yang dikurapkannya itu. Itu yang satu perkara yang bukan senang bagi siapa-siapa yang penceramah, terutama bila berhadapan dengan televisyen, teknikal televisyen. 15 saat, 20 saat terakhir, pengurus pentas memusing-musingkan tangan, sampai lagi mengulas apa yang diperkatakannya. Walaupun dalam masa yang singkat lah. Jadi yang ni mengenai bidang bidang sastra tentulah akan perlu saya kurapkan nanti di sisi simposium kan dah. Jadi siapa yang berminat mari sama-sama hadir pada 18 dan 19 hari bulan. Alhamdulillah. Jadi di sini hasil daripada simposium ini, kemana tujuan mereka ni? Atau kemana tujuannya sebenarnya tuan? Ya kalau kita bengkel ada ada perkara-perkara yang telah katanya dapat dilaksanakan. Ada resolusi diserahkan untuk dilaksanakan. Simposium ini hasilnya akan sama juga seperti simposium yang pertama akan dimuatkan dalam satu majalah terbitan Dewan Bahasa. Majalah jurnal. Jurnal ini selalunya bidang ilmu tu. Yeah. Namanya Pangsura. Ini pun mudah-mudahan kita mendengar nih. Pangsura namanya. Jadinya majalah Pangsura ini diedarkan di negara-negara Mastera. Ahli Mastera. Mastera tahu India juga tahu ni. Mastera. Pernah selalu mendengar. Mastera ialah majlis bahasa Melayu di Asia Tenggara ni kan. Yang ahlinya Malaysia, Indonesia, Singapura. Jadinya hasil daripada simposium itu akan dimasukkan dalam majalah Pangsura dan Pangsura ini diedarkan pada negara-negara ahli Mastera ini juga. Ya. Jadi lebarlah tu untuk pengkajian masyarakat di luar pada Brunei termasuk. Jadi itulah hasilnya yang akan kita harapkan dapat capai dah. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih ya. Rampai pagi ingin mengucapkan kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hussein bin Abdul Rahman merupakan setiausaha satu Astrawani memperkatakan audio mengenai dengan simposium
Kesusasteraan Kebangsaan kali kedua, insyaAllah yang akan diadakan pada 18 hingga 19 2 hari tuan ya. 2 hari. Bulan November ini. Jadi sekali lagi kita ingin kongsikan bersama kepada kita yang berminat untuk menyertainya ataupun ingin berpartisipasi dalam acara tersebut ataupun simposium yang akan diadakan itu, permohonan boleh didapati daripada Dr. Yang Mulia Puan Dr. Hadizah binti Haji Momin, merupakan Setiausaha 2 Astrawani, di talian 7118238, khususnya kepada penggiat seni tanah air kita, untuk kita ni dapat melestarikan sastra dalam dunia sastra ini. Dan bukan saja itu mungkin Atul ya, serta tuan ya, ada lagi perkara-perkara yang mungkin ianya bersifat ilmu yang dapat kita ni pelajari daripada mereka-mereka yang sangat berpengalaman dalam bidang ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah.